Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Amir bin Abdul Rahman dari kumpulan 15 yang akan membentangkan tajuk peranan guru dalam meraikan kecerdasan pelbagai dalam kalangan murid. Baik, ini adalah ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah saya sendiri, Muhammad Khairul Amir bin Abdul Rahman. Yang kedua, Nurul Darwishah binti Ahmad Khazarudin. Yang ketiga, Nurul Nadira binti Muhammad Rosli. Dan yang keempat, Nur Asyikan binti Jaki Murad. Baik, kita mulakan dengan bahagian pengenalan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Ashikin binti Jaki Murad. Nombor matrik P134627 akan memulakan pembentangan dengan pengenalan berdasarkan tajuk peranan guru dalam meraikan kecerdasan murid yang pelbagai. Dekat sini merujuk kepada guru merupakan insan yang sangat mulia. Okey, yang mana berperanan untuk mendidik seluruh manusia supaya menjadi insan yang berpendidikan, berakhlak mulia dan juga berjiwa cemerlang. Guru juga mempunyai kepribadian yang tinggilah, okey, kerana mereka berperanan sebagai seorang guru yang berpandangan progresif yang mana bersedia untuk menjunjung aspirasi negara bertepatan dengan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang mana pelajar pada masa kini terdapat pelbagai kecerdasan yang mana dalam tujuan yang sama, guru hendaklah mendidik pelajar supaya mereka mendalami pelajaran untuk sepanjang hayat. Pelajaran sepanjang hayat ini akan dapat meningkatkan pencapaian kecekapan dan kejayaan pelajar supaya mereka lebih menguasai kemahiran pada masa akan datang dan meneruskan kehidupan mereka dan mencapai kejayaan pada masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Darwishah binti Ahmad Khazarudin, P134680 akan membentangkan mengenai teori kecerdasan pelbagai. Sebelum saya membentangkan mengenai teori kecerdasan pelbagai, mari kita kenali terlebih dahulu tokoh yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan teori kecerdasan pelbagai, iaitu Howard Gardner. Howard Gardner merupakan seorang ahli psikologi perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education di Harvard University, Amerika Syarikat. Gardner sangat terkenal dalam dunia pendidikan disebabkan oleh teorinya tentang multiple intelligences. Teori beliau mengenai multiple intelligences ni diperkenalkan dalam karya beliau iaitu The Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences pada tahun 1983. Karya beliau ni menerangkan mengenai tentang latar belakang kemunculan teori multiple intelligences, pengertian dan jenis-jenis multiple intelligences serta kriterianya. Definisi kecerdasan secara umumnya ditafsirkan sebagai keupayaan mental seseorang dalam menyelesaikan masalah dan keupayaan seseorang dalam beradaptasi. Definisi kecerdasan pelbagai pula dapat ditafsirkan berdasarkan karya Howard Gardner 1983 iaitu An Intelligence, the ability to solve problems or fashion products that are consequence in a particular cultural setting, yang ditafsirkan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk melihat sesuatu masalah dan berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut mengikut kesesuaian persekitaran. Howard Gardner telah memperkenalkan 7 jenis kecerdasan pelbagai pada tahun 1983 melalui karya beliau The Frames of Mind iaitu interpersonal, intrapersonal, kinestetik badan, musical, visual ruang, linguistik dan logik matematik. Pada tahun 1993, Gardner tambah lagi satu jenis kecerdasan yang menjadikan ia sebagai kecerdasan yang ke-8 iaitu naturalist. Teori Gardner 1983 pada awalnya tidak diterima oleh ramai ahli psikologi yang lain disebabkan oleh idea yang dimiliki oleh beliau dengan ahli psikologi yang lain sangat berbeza mengenai kecerdasan. Richard Henstein 1973 berpendapat bahawa IQ iaitu Intelligence Quotient dapat diwarisi. Gardner yang tidak bersetuju dengan pemikiran Richard Henstein telah mengkritik karya beliau yang bertajuk The Bell Curve kerana tidak menyediakan cara-cara untuk memperoleh kecemerlangan bagi mereka yang mendapat markah rendah dalam ujian IQ. Howard berpendapat ujian IQ adalah sangat terhad untuk mengukur tahap kecerdasan manusia. Teori kecerdasan pelbagai telah digunapakai secara meluas dalam dunia pendidikan. Gardner berpendapat bahawa kefahaman manusia mengenai sesuatu maklumat akan sentiasa berubah mengikut peredaran zaman.
Oleh sebab itu, amalan pengajaran perlu sentiasa diubah dan dikemaskini mengikut perkembangan zaman. So, di sini peranan pengubah dasar dan gurulah memainkan peranan dalam mewujudkan persekitaran pengajaran yang sentiasa bergerak seiring dengan zaman. Kewujudan teori kecerdasan pelbagai ini telah membuka peluang yang luas kepada guru untuk mencari jalan dalam mempertingkatkan kekuatan pelajar melalui penggabungan teori tersebut dalam amalan pengajaran guru. Dengan cara tersebut, ia juga dapat membuka peluang dan galakan kepada pelajar untuk mencapai kecemerlangan mereka dengan menggunakan kekuatan mereka yang diasah oleh guru-guru melalui PDP. Teori kecerdasan pelbagai juga telah digunakan dalam sistem pendidikan Malaysia. Kita dapat lihat pada tahun 2001, KPM telah memperkenalkan teori kecerdasan pelbagai ke dalam sistem pendidikan. Jadi semua unsur kecerdasan pelbagai telah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan di Malaysia. Pada tahun 2018, KPM telah mengumumkan pemansuhan sistem peperiksaan bagi murid sekolah rendah. Pemansuhan ini bermaksud murid tidak lagi dinilai berdasarkan peperiksaan, sebaliknya mereka dinilai secara holistik, iaitu secara keseluruhan. Bukan itu sahaja, pemansuhan ini juga tidak lagi meletakkan pelajar di dalam kelas yang berasaskan mengikut kecerdasan. Sebaliknya, mereka diletakkan di dalam sebuah kelas yang sama. Alam pembelajaran dan pengajaran juga turut berubahlah. Tidak lagi berfokuskan kepada peperiksaan dan guru, sebaliknya mereka lebih berfokuskan kepada murid. Jadi, pengendalian kepada teori kecerdasan pelbagai dalam sistem pendidikan Malaysia ini adalah salah satu inisiatif kerajaan untuk meraihkan kepelbagaian murid. Okey, baik. Seterusnya, saya akan menyambung sesi pembentangan ini pada bahagian 3.0, iaitu peranan guru dalam meraihkan kepelbagaian kecerdasan minda dalam kalangan pelajar. Baik, seperti kita tahu, guru ni ialah tonggak utama dalam usaha memartabatkan sistem pendidikan. Ini kerana setiap ilmu itu disampaikan kepada pelajar melalui guru lah. Namun, kita juga tahu bahawa pelajar ini biasanya datang daripada pelbagai aras kecerdasan. Maka, ianya menjadi tugas guru untuk mengenal pasti setiap jenis pelajar tersebut. Maksudnya, menjadi tugas guru untuk mengenal pasti setiap aras kecerdasan bagi seseorang pelajar itu. Baik. Antara peranan guru dalam meraihkan kepelbagaian kecerdasan minda dalam kalangan pelajar ialah yang pertama, mengenali dan menghargai kepelbagaian kecerdasan pelajar. Baik, seperti kita tahu, murid ini datang daripada pelbagai tahap kecerdasan. Maksudnya ada pelajar yang lemah, ada yang lambat dalam pembelajaran dan sebagainya lah. Maka inilah yang boleh menyebabkan berlakunya keciciran murid semasa pembelajaran berlaku. Oleh itu, guru perlu mengenali ataupun mengenal pasti jenis-jenis murid tersebut dan arahan tugasan juga haruslah mengikut tahap kecerdasan murid tersebut. Baik, peranan guru dalam meraihkan kepelbagaian kecerdasan minda dalam kalangan pelajar yang kedua ialah menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran. Baik, dalam aspek ini, guru yang cemerlang seharusnya boleh menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran dan perlu berusaha untuk mencapai objektif tersebutlah. Contohnya, guru boleh menilai atau mengukur tahap pencapaian murid melalui pentaksiran yang diadakan. Maka setelah pentaksiran itu diadakan, barulah guru boleh melakukan pentaksiran dan guru juga boleh menentukan sama ada objektif tersebut dapat dicapai ataupun tidak. Contohnya, sekiranya objektif tersebut tak dicapai, maka mungkin guru boleh mengubah cara mengajar agar objektif tersebut, objektif yang ditetapkan tu tercapai dengan sebaiknya lah. Okey, seterusnya yang ketiga, peranan guru yang ketiga ialah menyediakan rancangan mengajar. Baik, biasanya sebelum memulakan pengajaran, guru yang cemerlang ni seharusnya menyediakan rancangan mengajar lah terlebih dahulu. Ini bagi memudahkan guru semasa proses pengajaran dan menjadi panduan buat guru lah
Maksudnya boleh menjadi panduan buat guru tentang objektif yang perlu dicapai. Baik, peranan guru yang terakhir ialah pengetahuan, kemahiran dan kecekapan dalam sesuatu bidang. Dalam aspek ini, guru yang cemerlang perlulah memiliki pengetahuan, kemahiran dan kecekapan dalam bidang yang diajar. Ini kerana jika ada murid yang tak faham sesuatu ataupun tidak memahami sesuatu perkara, maka guru boleh menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadinya, dengan pengetahuan yang guru tu ada, mungkin guru boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid tersebut, iaitu murid tak faham sesuatu perkara. Baik, sekian itu daripada saya. Saya serahkan kepada rakan pembentang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nadira binti Muhammad Rosli. Peranan seterusnya ialah kepelbagaian kaedah mengajar. Kepelbagaian kaedah mengajar perlu dilaksanakan bagi menarik minat pelajar untuk melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP di dalam kelas. Penggunaan buku teks semata-mata tidak sesuai dalam usaha menarik minat pelajar dalam proses PDP. Dalam hal ini, pengaplikasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam PDP adalah sangat sesuai untuk menarik minat seseorang pelajar. Penggunaan teknologi boleh dijadikan sebagai bahan bantu mengajar BBM untuk kaedah pengajaran dan pembelajaran Visual Aid. Kaedah lain yang boleh dilaksanakan dalam bilik darjah bagi menarik pelibatan murid dalam bilik darjah adalah seperti perbincangan, aktiviti berkumpulan, peer teaching, role reversal, quiz, atas talian dan banyak lagi. Aktiviti-aktiviti tersebut juga sesuai dengan konsep PDP PAK 21. Melalui kepelbagaian kaedah mengajar, murid akan menjadi lebih fokus dan tidak mudah merasa bosan semasa guru mengajar, malah akan menjadikan murid mudah mempelajari apa yang diajar oleh guru. Seterusnya ialah keceriaan, interaksi dan pelibatan murid. Kemahiran komunikasi dan interaksi antara guru dan murid akan mewujudkan suasana kelas yang ceria dan murid akan merasa kehadirannya dihargai. Kurangnya interaksi antara guru dan murid boleh membantutkan keberkesanan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Oleh itu, guru perlu melakukan pembelajaran secara dua hala, iaitu guru perlu berinteraksi dengan murid secara bertanya soalan ataupun memberi penerangan secara teliti kepada murid. Peranan seterusnya ialah pengurusan bilik darjah. Tahap persekitaran bilik darjah dapat memberi kesan atas pelaksanaan proses pembelajaran kerana ianya dapat memupuk persekitaran pembelajaran yang kondusif. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran amat berkait rapat dengan pengurusan bilik darjah yang berdisiplin, susunan meja dan kerusi yang teratur, persekitaran harmoni dan keceriaan wajah pelajar tersebut. Lantaran sedemikian, ianya dapat membolehkan guru melaksanakan perancangan pengajaran dengan berkesan dan mencapai pembelajaran maksimum. Peranan seterusnya ialah minat, bakat dan perasaan ingin tahu. Murid seharusnya mempunyai minat untuk belajar dan ianya akan menyebabkan mereka sentiasa berusaha untuk mencari jawapan disebabkan oleh perasaan ingin tahu yang ada pada diri mereka. Misalnya, jika seseorang murid itu mempunyai minat dan bakat yang boleh dipertengahkan dalam sesuatu sukan, maka guru boleh memainkan peranan dalam mencukil bakat yang sedia ada pada murid tersebut dan boleh diperkemaskan lagi bakat tersebut. Peranan yang terakhir ialah ujian dan penilaian. Melalui ujian dan penilaian, guru dapat mengenal pasti sejauh mana tahap kebolehan dan kefahaman murid berkaitan topik yang telah dipelajari. Terdapat dua jenis bentuk penilaian yang dilakukan oleh guru, iaitu penilaian secara formatif dan sumatif. Penilaian secara formatif merupakan penilaian secara formal dan tidak formal yang mana biasanya akan dilakukan oleh guru sejurusnya tamat aktiviti atau pengajaran pada hari tersebut. Hal ini bertujuan bagi menilai tahap kefahaman murid berkaitan apa yang mereka pelajari pada hari itu secara serta-merta. Penilaian secara formatif pula
merujuk kepada penilaian secara formal yang dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun bagi menilai tahap pencapaian murid berdasarkan pembelajaran mereka selama beberapa bulan atau 1 tahun. Seterusnya akan membentangkan berkenaan kesesuaian cara pengajaran dan pembelajaran. Pertama adalah 41, iaitu pertama adalah pemusatan guru. Yang mana pemusatan guru ini merupakan pengajaran langsung ya di dalam kelas. Guru berada di tengah-tengah ketika menjalankan aktiviti pembelajaran. Guru akan mengarahkan murid dan penglibatan berdasarkan penekanan kandungan dan struktur pembelajaran. Okey. Yang mana dekat sini pemusatan guru ini adalah antara aktiviti yang boleh dilaksanakan adalah aktiviti latih tubi, membuat latihan dan juga menghafal. Dekat sini yang mana guru dapat melihat perkembangan pelajar dalam kelas berkenaan topik yang mereka ajar. 4.2 adalah pemusatan murid. Dekat sini yang mana kita berkonsepkan PAK 21 lah. Okey. Yang mana pemusatan murid mengambil tanggungjawab untuk mempelajari sesuatu pembelajaran itu dengan pelbagai cara. Yang kedua, ia menerapkan PAK 21 iaitu elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif serta aplikasi nilai murni dan etika dalam pembelajaran murid. Yang mana dekat sini dapat melahirkan pelajar yang komunikasi yang baik, berfikiran kreatif dan kritis lah dalam sesuatu pembelajaran mereka dan aplikasi nilai murni mereka dan etika mereka akan jadi lebih baik lah dalam pembelajaran murid. Yang mana untuk PAK 21 ini juga dapat menggalakkan murid berkomunikasi dan berkongsi pendapat dalam pelajaran mereka. Seterusnya antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah penggunaan kertas majung yang boleh berbincang berkenaan dengan perbincangan, perkongsian berkenaan dengan tajuk yang diajar di dalam kelas. Dan seterusnya yang 4.3 adalah pemusatan bahan. Dekat sini guru boleh menggunakan pelbagai bahan, antaranya yang pertama adalah kita panggil BBM ataupun bahan bantu mengajar ataupun ABM, iaitu alat bantu mengajar. Okey, yang mana sebagai contoh adalah buku, slides, video pelajaran dan juga kuis lah. Okey. Yang mana kedua, guru juga boleh menggunakan aplikasi web 2.0 iaitu teknologi lah pendidikan mereka. Sebagai contoh, aplikasi Wordspinner, Kahoot, PowerPoint dan WordWall sebagai guru untuk menjalankan kuis akhir kelas. Dan seterusnya yang ketiga, dalam sesi pengajaran juga, guru boleh menggunakan peta pemikiran I-Think. Dapat melahirkan pelajar yang mana berfikir aras tinggi lah, iaitu kritis, yang mana untuk pelajar contoh pendidikan Islam, adalah alat-alat untuk beristinja. Kita boleh menggunakan peta pemikiran I-Think untuk kita tafsirkan bagaimana penyusunan grafik, yang mana dapat membantu murid juga melahirkan pemikiran kreatif dan kritis lah dekat sini. Okey. Dan seterusnya ini merupakan 8 peta pemikiran I-Think yang pelajar boleh lihat. Okey, yang mana terdapat peta-peta yang boleh dirujuk untuk menggunakan untuk diaplikasikan dalam sebagai nota ataupun untuk persediaan sebelum jawab peperiksaan. Iaitu sebagai nota ringkas lah berdasarkan peta-peta I-Think yang boleh dilakukan. Untuk bahagian seterusnya adalah 4.4 kaedah pengajaran dan pembelajaran. Dekat sini yang mana kita dapat melihat guru boleh menggunakan pelbagai kaedah pengajaran, yang mana pertama adalah kaedah penceritaan seperti penceritaan semula, peristiwa, imajinasi, tradisi dan kisah benar. Dekat sini mungkin ada pelajar yang dah pergi umrah, mereka boleh berkongsikan macam mana perjalanan mereka dekat sana, apa mereka lakukan, yang mana dekat sini dapat melatih pelajar untuk berfikir dan mengingat apa yang mereka telah lakukan. Yang kedua, kaedah pengajaran dalam bentuk seni, muzik dan drama. Sebagai contoh, dalam subjek sejarah, yang mana guru boleh membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan kecil. Dekat sini mereka akan dibahagikan dan melakonkan tentang tajuk mereka. Yang mana dekat sini guru dapat meningkatkan minat murid dalam pembelajaran mereka. Dan seterusnya, kaedah pembelajaran drama ini juga dapat menggalakkan interaksi yang baik. Dan kemahiran berkomunikasi secara berkesan antara pelajar yang mana mempunyai kecerdasan minda pelbagai. Dapat melatih mereka berkongsi idea, perbincangan dan sebagainya. Yang mana seterusnya pembelajaran yang kreatif ini juga membolehkan murid untuk mempamerkan kecerdasan pelbagai yang mana dan mengambil bahagian secara aktif lah dalam proses pembelajaran tersebut. Kesimpulannya, pengaplikasian teori kecerdasan pelbagai memberi peluang kepada guru dalam menggunakan pelbagai kaedah dalam pembelajaran dan pengajaran.
pendekatan pengajaran dan pembelajaran konvensional yang digabungkan dalam teori kecerdasan pelbagai memberikan keistimewaan tertentu kepada guru dan para pelajar. Teori kecerdasan pelbagai ini memperjuangkan pendidikan yang adil. Integrasi teknologi dalam pendidikan memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka dan menambah pengetahuan dalam pemahaman mereka. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.